Tenom. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Soalan saya nombor 6. Sila Yang Berhormat Menteri Pendidikan atau timbalannya untuk menjawab. 3 minit. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, dari tahun 2016 hingga 2020, jumlah peruntukan yang telah disalurkan adalah sebanyak 1.252 bilion ringgit untuk naik taraf dan pembangunan semula bangunan daif di 237 buah sekolah di seluruh Sabah. Bagi tahun 2017 hingga 2019, sejumlah 630.7 juta ringgit telah disalurkan. Manakala bagi tahun 2020, sejumlah 621.2 juta ringgit diperuntukkan bagi tujuan yang sama. Berdasarkan status pelaksanaan projek di negeri Sabah, sehingga 25 Ogos 2020, sebanyak 150 projek telah siap, di mana 129 telah dikeluarkan Certificate of Practical Compliance atau CPC atau Certificate of Partial Occupation CPO, dan 21 projek dalam proses mendapatkan CPO. Baki 3 projek lagi masih dalam pembinaan, 19 projek dalam proses perolehan dan 65 projek dalam fasa prabina. Di samping itu, KPN juga menerima sejumlah ringgit Malaysia 410 juta peruntukan di bawah pakej Rancangan Ekonomi 2020. Peruntukan tersebut adalah bagi kerja menaik taraf, baik pulih dan selenggara kemudahan di sekolah. Kesemua peruntukan ini telah disalurkan ke Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah pada bulan April 2020. Bagi negeri Sabah khususnya, sejumlah 125 juta ringgit telah disalurkan bagi pelaksanaan projek ini. Peruntukan ini dijangka akan memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 391 buah sekolah di negeri Sabah. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPN mengambil maklum mengenai masalah kesesakan murid di SMK Kemabung, Tenom. Sehubungan itu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah sedang mengenal pasti tapak yang sesuai untuk pembinaan sebuah sekolah menengah baru di daerah Tenom. JPN Sabah akan mengemukakan cadangan pembinaan sekolah tersebut kepada KPM untuk dipertimbangkan dalam permohonan rancangan Malaysia ke-12. Walau bagaimanapun, kelulusan dan pelaksanaan projek ini adalah tertakluk kepada kedudukan kewangan semasa kerajaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sila Tenom, tambahan pertama. Terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri tadi. Untuk pengetahuan Timbalan Menteri, SMK Kemabang ini kalau 2 tahun yang lalu, jumlah pelajarnya adalah lebih kurang dalam 1.200. Dan tahun ini saya dimaklumkan jumlah pelajarnya sudah 1.512 orang. Jadi sebenarnya masalah kesesakan di SMK Kemabung ini semakin serius. Dan saya juga sebenarnya dimaklumkan bahawa Lembaga Industri Getah Sabah bersedia untuk menyediakan tapak seluas 30 ekar di kawasannya di Kuala Tomani. Jadi saya mohon keseriusan dan komitmen daripada kementerian untuk mengatasi masalah ini. Dan saya ingin bertanya sebenarnya terkait dengan sekolah daif ini, saya ingin bertanya tentang sekolah rendah Kemabung juga, sekolah rendah Kemabung. Apakah status pembinaan sekolah baru? Sebab saya difahamkan 2 tahun lalu dana sudah ada, cuma masalah tapak. Bagi SMK Kemabung pula, sekolah menengah Kemabung, dana tidak ada tapi ada tapak. Jadi saya mohon daripada kementerian untuk mencari penyelesaian bagi masalah ini. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat Tenom, Kementerian KPN sentiasa prihatin dan berusaha untuk menyelesaikan kesemua masalah yang ada. Dan untuk makluman, sudah tentunya kita sedia maklum bahawa kepadatan penduduk, permintaan daripada masyarakat semua diambil kira. Jadi saya mengambil maklum apa yang telah dikemukakan oleh
yang berhormat, dan kita akan mengaji dan akan buat yang terbaik untuk SK dan SMK Kemabun. Terima kasih. Minta lu bantu. Terima kasih. Bantu. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Lubuk Antu. Terima kasih Datuk Pengerusi. Soalan saya berkenaan dengan sekolah taib di SK Tibu Batang Air Lubantu. Begitu sedih sekali apabila waran sekatan anggaran pembelanjaan mengurus sekolah itu telah dibatalkan pada bulan Julai lepas. Memandangkan saya memahami kegawatan ekonomi sekarang ini, tapi keutamaan harus diberikan kepada keselamatan murid dan guru-guru, memandangkan sekolah itu begitu daif uzur sekali. Kalau kita tengok daripada gambar yang telah dibuat laporan daripada sekolah dan guru besar di sana, seharusnya waran itu tidak dibatalkan. Saya mohon mengkaji kepada kementerian untuk mengkaji balik dan penarikan balik waran dan meliti semula perkara ini. Terima kasih. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri YB Senator. Sila. Terima kasih Lu Antu. Memang sedih saya tengok lihat gambar yang ditunjukkan, dan sebenarnya saya terangkan tadi keselamatan dan sentiasa diberi keutamaan. Keselamatan murid sentiasa menjadi keutamaan kita bagi pihak KPM. Untuk waran yang dikatakan ditarik balik, dan kita akan kaji semula dan mengemukakan sekali lagi permohonan kepada Kementerian Kewangan untuk kita membantu. Saya setuju dengan Lebuh Hantu bahawa di mana-mana sekolah yang perlu, yang sangat daif, perlu kita dan sentiasa menjadi keutamaan kita. Terima kasih. Tuan Speaker. Saya Parenggam. Saya Parenggam nak juga ke? Ya. 30 saat. 30 saat. Okey. Terima kasih Tuan Speaker. Timbalan Menteri, Tuan Senator. Selain daripada sekolah yang kondusif, kita juga lihat suasana kondusif di kalangan guru juga amat penting. Sebab itu di waktu pentadbiran yang lepas kita menekankan konsep love, happiness and mutual respect dengan izin, ataupun kasih sayang, kebahagiaan dan juga saling menghormati, yang mana berdasarkan pada konsep happiness ataupun kebahagiaan itu, kita telah meringankan 50% daripada beban para guru. Ini hasil daripada libat urus berterusan dan juga konsultasi kita dengan NUTP. Pada tahun 2019, sebanyak 50% beban para guru telah berjaya dikurangkan. Dan guru gembira, dan hasilnya pembelajaran yang lebih berkualiti, pendidikan yang lebih berkualiti dapat diberikan kepada anak-anak murid. Persoalan saya, apakah KPM pada waktu ini akan meneruskan usaha untuk meringankan beban para guru, dan apakah langkah-langkah seterusnya, ataupun mereka akan kembali kepada membebankan para guru? Kerana kita dengar SKPMG 2 dikembalikan ke sekolah-sekolah. Dan soalan kedua saya ialah berkaitan dengan soalan, ini ada kaitan, berkaitan dengan kebahagiaan juga, iaitu pada yang lepas kita telah menghapuskan peperiksaan bagi tahap 1, darjah 1 sehingga darjah 3. Apakah KPM bercadang untuk meneruskan penghapusan peperiksaan tahap 2, iaitu darjah 4 sehingga darjah 6? Kedua-duanya berkaitan dengan happiness ataupun kebahagiaan. Terima kasih Tuan Ketua. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Simen Renggam. Kebahagiaan, mutual respect, love memang sentiasa menjadi tumpuan dan keutamaan untuk KPM. Malahan banyak langkah yang telah diambil untuk memastikan, bukan saja meneruskan, tetapi untuk memastikan ketiga-tiga aspek tersebut sentiasa terpelihara. Dan kita sentiasa mementingkan kesejahteraan cikgu-cikgu untuk membolehkan mereka bekerja dalam satu suasana yang sangat bahagia, sangat sejahtera, dan untuk mempertingkatkan lagi output pengajaran, pembelajaran kepada murid-murid. Dan untuk menjawab secara spesifik, akan saya salurkan
secara tertulis. Terima kasih. Terima kasih, Perdana Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin menjumpa Yang Berhormat Tanjung Manis. Soalan kedua tadi, yang berkaitan dengan peperiksaan tahap kedua, apakah akan dihapuskan juga? Itu yang saya sebut tadi akan saya salurkan secara tertulis. Saya bertulis. Baik. Sila Tanjung Manis.